Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita ke arah Ramadan yang lebih bermakna. Bagaimana supaya Ramadan tahun ini lebih bermakna daripada tahun yang lampau? Kata pepatah orang Melayu, tak kenal maka tak sayang. Maka kita mesti kenal Ramadan baik-baik supaya kita sayang dengan Ramadan. Pertama, Ramadan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Disebutkannya bulan Ramadan dalam Al-Quran itu menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan yang lain dari namanya. Yang kedua, makna Ramadan dari kata ramda. Ramda artinya panas. Bila kita menggali tanah, mendapatkan besi yang terkubur di dalam tanah, bila kita nak lekangkan, lepaskan karat-karatnya itu, kita mesti masukkan ke dalam bara api yang menyala. Selepas itu barulah dia lepas daripada karat-karat, terlepas, tertanggal daripada besi. Begitu jugalah dengan kita yang banyak dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa kepala, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, dosa lisan. Seperti karat-karat yang menutupi besi. Maka dimasukkan ke dalam panas. Panas Ramadan. Makna kedua daripada Ramda adalah panas kerana orang yang berpuasa itu panas lehernya. Kerana tidak dilalui oleh air. Kering, panas. Makna ketiga Ramadan adalah air yang turun ketika musim berganti. Jadi ada musim panas. Ketika musim panas, daun-daun tertutup dengan debu. Sehingga warna daun yang hijau bercorak berwarna debu. Bunga-bunga pun tak nampak merah, tak nampak kuning sebab berwarna debu. Maka datanglah air hujan. Air hujan yang lalu membersihkan daun dan bunga-bunga itu, bahasa Arabnya ramda. Makna ketiga daripada Ramadan. Maka begitu jugalah kita yang banyak dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa lisan, dosa fikiran. Datanglah hujan ini menyapu. Maka disebut dia dengan Ramda. Ketiga, amal anak cucu Adam itu dilipatkan hingga 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang bersedekah macam menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan lagi lebih banyak lagi daripada itu. Illa saum, kecuali puasa. Ini kekhasan daripada puasa. Adapun puasa, kata Nabi dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasa itu untukku, untuk aku, kata Allah. Allah menisbatkan puasa kepada dirinya litazim, untuk mengagungkan, memuliakan, menaikkan darjah. Rumah, saya punya rumah, tuan punya rumah, puan punya rumah, datuk datin punya rumah. Tapi manakala rumah dinisbatkan kepada Allah, rumah menjadi mulia. Baitullah, rumah Allah. Bukan maknanya Allah berdiam di dalam rumah itu. Jadi bila Kaabah itu disebut dengan Baitullah, itu litta'zim namanya. Dinisbatkan rumah kepada Allah. Budak hamba sahaya rendah. Tapi bila kala budak dinisbatkan kepada Allah, dia menjadi mulia. Abdullah. Maka nama yang paling elok adalah nama
hamba yang dinisbat kepada Allah, Abdullah. Utusan, messenger. Saya ada utusan. Awak siapa? Saya utusan Ustaz Abdul Somad. Utusan manusia biasa. Tapi bila utusan itu dinisbatkan kepada Allah, dia menjadi sangat mulia. Rasulullah. Rumah, Baitullah. Hamba, Abdullah. Utusan, Rasulullah. Begitu juga dengan puasa ini. Allah menisbatkan puasa kepada dirinya. As-sawmu li, puasa untukku. Bukan berarti Allah berhajat kepada puasa. Allah tidak perlu pada puasa. Tapi maknanya Allah memuliakan ibadah puasa itu. As-sawmu li, puasamu untukku, wa ana ajzi bihi. Aku yang akan membalasnya, kata Allah. Allah ingin bagi surprise. Balasan puasa itu hanya Allah saja yang tahu. 4. Telah datang kepada kamu syahrun mubarak, syahrun azim, bulan yang mulia. Mubarak, bulan yang diberkati. Futihat abwabus sama. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutupkan pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan-setan diikat. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi, makna pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu maknanya busra, kabar gembira. Sama macam saya bagi tahu tuan. Tuan puan bila nak datang ke rumah saya, sila datang. Pintu terbuka 24 jam. 24 hours. Pintu terbuka. Bukan itu makna kalimah itu adalah kiasan. Maknanya saya senang hati dengan kedatangan tuan puan. Itulah maka dalam hadis itu dikatakan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Maknanya busra, kabar gembira. Di akhir hadis itu dikatakan wasufidat asyayatin, setan-setan diikat, dibelenggu. Apa makna setan diikat? Apakah betul setan itu terikat? Kalau memang betul setan terikat, kenapa masih banyak godaan? Kata Imam Nawawi menjelaskan. Nama dia Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Meninggal tahun 676 Hijrah. Hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim, beliau yang mensyarahkannya dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kata Imam Nawawi, makna setan terbelenggu. Bukan setan terikat. Setan tu lepas. Tapi menengok orang yang berpuasa itu imannya kuat, seakan-akan, seolah-olah setan itu terbelenggu. Sama macam saya, disuruh bagi tazkirah di depan cikgu saya. Tiba saja manakala ada tazkirah, cikgu saya datang. Saya berkata, lisan saya terbelenggu, terikat, rasa tak sanggup saya bercakap. Maknanya bukan mulut saya diikat, mulut saya lepas, tapi saya macam tak boleh bercakap sebab ada orang yang mulia di situ. Begitulah orang yang berpuasa itu mulia kerana dia menahan hawa nafsunya sehingga seakan-akan seolah-olah setan terbelenggu. 5. Orang yang berpuasa maka Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan ini dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, hanya mengharap balasan dari Allah, tak ada balasan yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkanlah semua dosa-dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Maka kita usahakan supaya Ramadan ini memang betul-betul lebih baik, lebih bermakna daripada Ramadan yang lepas. Sebab kita tak tahu entah kita ada lagi atau tidak di masa Ramadan yang akan datang. 6. Orang yang berada di bulan Ramadan, dia beramal daripada awal Ramadan hingga akhir Ramadan, maka insya Allah dia akan mendapatkan satu malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana cerita kita dapat 1000 bulan?
Sebab Nabi bercerita tentang orang Bani Israel Yahudi zaman dulu. Siangnya berperang, malamnya qiyamul lail. Malam beribadah, siangnya berjihad. Selama 80 tahun. La ya'sunallaha tarfata ainin. Mereka tak pernah berbuat maksiat dosa walaupun sekedip mata. Mendengar kisah itu, sahabat Nabi semua terdiam. Kenapa sahabat Nabi terdiam? Sebab kita umat Nabi Muhammad SAW umur pendek. Kita tidak akan mungkin boleh beramal 80 tahun. Kita nak bekerja, menjual kurma, bertanam kurma, berniaga, berdagang, ada isteri, ada anak, tidur, rehat. Maka sahabat terdiam. Maka turunlah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang ketujuh, keluar daripada Ramadan ini seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir dari rahim ibu tidak membawa apa-apa, bersih. Begitulah orang yang keluar daripada Ramadan, bersih, suci, kembali kepada fitrah. Itu maka disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitrah maknanya fitratul Islam. Islam maknanya suci, bersih, tiada dosa sama sekali. Itu 7 tentang Ramadan. Sekarang saya jelaskan amalan daripada mula start malam Ramadan hinggalah 24 jam siang dan malam. Bila berawalnya Ramadan? Kalau Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, itu bermulanya dalam 12 malam. Makanya malam pertukaran pergantian tahun, Happy New Year, itu pukul 12 malam. Sedangkan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, bermulanya dia pada petang, maghrib. Nah, jadi saya jelaskan daripada mula sekali Ramadan. Pada masa maghrib, tenggelam matahari, nampak merah tempat tenggelam matahari, masuklah kita pada bulan Ramadan. Sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang isyak berjamaah. Selepas isyak itu dilaksanakanlah solat yang namanya tarawih. Tarawih daripada kata rahah, rehat. Tarwihah, rehat. Sebab selepas 4 rakaat duduk rehat. Ayatnya panjang, kaki letih, duduk rehat. Selepas 4 rakaat duduk rehat. Selepas 4 rakaat duduk rehat. 1 kali duduk rehat namanya tarwihah. Tarwihah, tarwihah. 3 kali duduk rehat jamaknya tarawih. Tarawih maknanya sembahyang solat dengan ada duduk rehat. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan yang lain ada tahajud. Tapi tarawih ada di bulan Ramadan. Maka kita bersembahyang solat tarawih. Imam Ubay bin Ka'ab menjadi imamnya. Sahabat-sahabat tabi'in menjadi makmumnya pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Umar bin Khattab. Maka disatukanlah semua solat tarawih di Masjid Nabawi dengan imamnya Ubay bin Ka'ab. Kata Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka kita meneruskan sunnah itu, melaksanakan solat tarawih. Adapun di celah-celah tarawih selepas salam, maka kita biasa bertasbih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Dalil bertasbih di celah-celah tarawih kerana orang Makkah dulu selepas 4 rakaat
Ada yang duduk berzikir, ada yang duduk baca Quran, ada yang tawaf keliling Ka'bah. Tawaf keliling Ka'bah itu bacaannya tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalil kenapa di antara duduk 2 rakaat, 4 rakaat solat tarawih orang bertasbih, kerana masa rehat itu diisi dengan tawaf, tasbih. Kita tak ada tawaf sebab tak ada Kaabah, maka kita ambil tasbihnya saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu kemudian selepas salat tarawih diteruskan dengan witir. Bagi yang solat witir selepas tarawih, maka nanti malam dia tahajud saja, tidak witir lagi. Sebab la witrani, tidak boleh 2 kali witir fi lailatin dalam satu malam. Witir artinya ganjil 3. Bila dia jaga malam, dia tambah witir lagi 3. 3 tambah 3, ganjil tambah genap tambah genap. Ganjil tambah ganjil jadi 6 genap, tak ganjil lagi. Jadi buat 3 rakaat. Adapun mazhab Syafi'i 2 rakaat tambah 1 rakaat. 2 rakaat ini namanya raka'ataini minal witri, 2 rakaat bahagian daripada witir, atau muqaddimatul witri, muqaddimah witir. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua qul ya, rakaat yang ketiga tunggal 1. Bagi yang melaksanakan witir 3 rakaat 1 salam, maka dia tidak pakai tasyahud awal untuk membezakan dia dengan maghrib. Jadi kesimpulannya witir boleh 2 rakaat tambah 1 atau 3 rakaat 1 salam. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang afdal, yang elok 2 1. Kenapa? Iftitahnya 2 kali, takbiratul ihramnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali. Maka dengan lebih banyak amalnya, lebih banyak pahalanya. Ditengok daripada zahir. Adapun batinnya wallahu alam bissawab. Kemudian selepas salat tarawih, witir, selepas witir biasakan untuk tadarus. Ini memang sudah tradisi kita dari dulu, tadarus. Membaca Al-Quran bersama-sama didengarkan. Karena kalau 1 orang yang belajar, tadarus. Tapi kalau 2 orang yang belajar, sama-sama belajar. A membaca, B mendengar. B membaca, E, B, C, D, E, F, G mendengar. Maka kita biasakan ini tadarus. Tadarus bukan menunjukkan kehebatan. Tadarus adalah menyadarkan kekurangan. Saya Abdul Samad membaca Quran, rasa saya dah betul. Tapi bila didengar orang lain, rupanya huruf Tha, huruf Sad, huruf Ain, huruf Dad, rupanya salah. Maka kita menyadarkan kelemahan diri kita dengan bertadarus. Selepas tadarus balik ke rumah, rehat, tidur. Lalu kemudian jaga di waktu malam. Yang paling elok bila jaga malam, solat sunat wudu. Bagi yang melafazkan niat usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Kenapa solat sunat wudu? Kerana Bilal bin Rabah dipanggil Nabi, wahai Bilal, apa amalan engkau sehingga aku mendengar suara selipar engkau di surga? Kata Nabi, apa amal engkau? Bilal menjawab, saya tak pernah meninggalkan 2 rakaat. Saya tak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum wudu. Saya tak pernah meninggalkan 2 rakaat selepas wudu. Maka kita laksanakan solat sunat wudu. Selepas itu solat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, bila ada orang tersilap, tersalah. Summa yatatahhar, kemudian dia mandi bersuci bersih. Summa yusalli rak'ataini, dia sembahyang sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, selepas itu dia beristighfar kepada Allah. Illa ghafarallahu la, Allah ampunkan dosa dia. Solat sunat taubat. Selepas itu solat sunat tahajud malam. Solat sunat tahajud seelok-eloknya 8 rakaat.
Salatul laili mathna mathna, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Selesai, finish, tidur. Selepas tarawih witir, selepas witir tadarus balik ke rumah tidur, jaga malam, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud. Selepas itu menunggu, elok ditakhirkan makan sahur. Ta'jil disegerakan berbuka. Bila masuk maghrib, berbukalah. Jangan sembahyang dulu, buka dulu. Batalkan puasa dulu. Tapi untuk bersahur dianjurkan takhirul sahur. Di akhir-akhir, di ujung-ujung sahur. Ya, jadi baca Quran dulu. Udah kira-kira 20 minit, 30 minit sebelum azan subuh, makan sahur. Tasahharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, kerana di dalam sahur itu ada barakah. Bila tidak mahu makan, jur'atan minal ma', minum seteguk air pun baik. Lalu selepas itu sembahyang ke masjid, solat subuh. Man sholat subuha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, selepas itu dia tak balik ke rumah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Lalu kemudian siang, tadi malam ibadahnya namanya qiyam, tegak. Isinya adalah solat, baca Quran, zikir. Sekarang siang ini amalannya adalah siam. Siam artinya menahan, imsak. Menahan lisan, menahan mata, menahan telinga, menahan fikiran, menahan tangan, menahan kaki, menahan otak, menahan qalbu, menahan lisan, menahan perasaan. Inilah dia ibadah siam, ibadah yang berat. Maka dikatakan dia akhir daripada ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa ini ada rasa takut kepada Allah. Kerana orang yang sedang berpuasa itu takut. Takut makan, takut minum, takut bicara, takut berfikir yang tak betul. Inilah dia la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mula azan subuh sampailah kepada azan maghrib, selepas itu dia pun berbuka. Man fattara sa'iman, siapa yang membagi buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Maka alangkah elok baiknya kita belikan, kita masak kalau kita masak, kalau tak masak kita belikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang kalau tak sanggup. Sesuai dengan kemampuan, maka kita berbagi buka puasa. Bagi buka puasa kepada kawan, sahabat, jiran, tetangga, fakir miskin, du'afa, anak yatim. Lalu kemudian amal 10 terakhir Ramadan, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beriktikaf fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi di akhir Ramadan, aiqadha ahlahu, dia jagakan istrinya. Lalu kemudian aqama lailahu, dia tegak tahajud malam. Syadda mi'zarahu, dia kuatkan ikatan pinggang. Makna ikatan pinggang tidak berhubungan, sebab sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tak ada i'tikaf di malam-malam bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah 183 isinya ada 3. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan pada kamu berpuasa. Last sekali tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan kita malam hari ini. Saya sudah bahaskan 7 daripada keutamaan puasa dan amalnya secara praktik. Dari mula azan maghrib sampailah malam, amal siang dan amal malam. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat. Solat tarawih hukumnya sunat. Tidak ada yang mewajibkan sembahyang tarawih. Hanya saja kalau bercerita tentang fiqh. Tapi kalau bercerita tentang kesempatan, keutamaan, fadilah, maka jangan sampailah kita tinggalkan tarawih ini. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, faqad hurim. Maka Allah sudah mengharamkan dia mendapatkan kebaikan. Jadi jangan sampai kita tak dapat kebaikan. Usahakan solat tarawih. Soalan kedua, apakah kita solat itu niatnya niat qada atau niat tarawih? Kita niatnya solat tarawih. Sebab solat tarawih 2 rakaat. Kita nak qada apa 2 rakaat? Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat. Jadi kalau ada orang mengqada subuh di dalam solat tarawih pun tidak kena juga. Sebab solat tarawih tidak ada kunut. Sedangkan kita mazhab Syafi'i, subuh 2 rakaat ada kunut. Jadi kalau ada orang solat qada di belakang imam tarawih, maka secara dalam mazhab Syafi'i nanti 2 rakaat subuh dia bermasalah sebab tidak sama antara solat imam dengan solat makmum. Jadi kalau nak buat qada, buat saja solat sendiri. Solat qada zuhur, qada asar, qada maghrib, qada isya, qada subuh. Adapun tarawih, kita solat tarawih saja bersama dengan imam. Imamnya tarawih, kita pun ikut tarawih. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Okey Ustaz, bagi soalan yang ketiga, para peserta telah menanyakan manakah yang paling baik berbuka di rumah bersama keluarga ataupun berbuka di masjid? Kalau berbuka di rumah itu menyebabkan kita tidak solat berjamaah maghrib, maka elok di masjid. Elok berbuka di masjid. Jadi tengok dulu macam mana keadaan situasi. Jadi rumah dekat masjid, buka puasa dulu di rumah. Selepas buka puasa di rumah, batalkan dulu puasa, makan kurma, teguk air. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Dhahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Dah batal puasa, sembahyang maghrib di masjid. Lepas itu balik ke rumah untuk makan nasi, makan gulai yang lain-lain. Jadi buka puasa dulu. Tapi kalau rumah dia jauh, maka elok dia berbuka di masjid. Selepas buka puasa, tak lama apalagi duduk di kota-kota besar, di bandaraya, khawatir ada jam dan lain sebagainya. Jadi masalah berbuka puasa ni, tengoklah situasi mana ada kalanya elok di rumah, ada kalanya elok di masjid. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Okey Ustaz Abdul Somad, soalan yang berkaitan dengan soalan yang ketiga tadi, saya terima daripada para peserta, bagaimanakah kita boleh diberikan peluang untuk menunaikan solat tarawih di rumah bersendirian ataupun lebih afdal di masjid? Mungkin kerana orang yang menunaikan solat tarawih di rumah, mungkin diorang mungkin penat ataupun tidak larat pergi ke masjid. Bagaimana pandangan itu Ustaz? Kalau cerita sah tak sah, sah atau tak sah solat di rumah, sah. Tapi kalau cerita afdal ke tak afdal, afdal di masjid. Yang pertama, di masjid dapat pahala i'tikaf. Yang kedua, di masjid bacaan imam lebih elok. Yang ketiga, di masjid mendapat pahala solat berjamaah. Yang keempat, di masjid mendapat pahala langkah kaki.
Yang kelima di masjid mendapat pahala doa malaikat Allahumma firlahu warhamhu, ampunkan dosanya, rahmati dia. Yang keenam di masjid dapat pahala silaturahim. Yang ketujuh di masjid dapat pahala berzikir, berdoa bersama orang ramai. Tapi kalau dia jauh dari ofis, badan kurang selesa, dia bersih-bersih dulu dan banyak hal, daripada tidak sama sekali, maka tarawih di rumah pun jadilah daripada tidak sama sekali. Apakah bersendirian ataupun berjamaah. Tapi seelok-eloknya, seafdalnya di masjid. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, terima kasih. Soalan yang terakhir yang saya terima, bolehkah Ustaz memberikan panduan bilakah malam Lailatul Qadar? Hadis yang pertama mengatakan Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Tapi bila kita buka tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, ada ulama yang mengatakan malam pertama, ada yang mengatakan malam ketiga, ada yang mengatakan malam kelima, ada yang mengatakan malam ketujuh, ada yang mengatakan malam ke-9, ada yang mengatakan malam ke-11, ada yang mengatakan malam ke-13, ada yang mengatakan malam ke-15, ada yang mengatakan malam ke-17, malam-malam ganjil. Jadi kesimpulannya, jangan sampai tidak ada kita hidupkan malam Ramadan. Jangan pilih-pilih, nantilah last terakhir, nantilah ganjil, nantilah tak. Isi saja semua, insya-Allah dapat Lailatul Qadar. Adapun hadis-hadis yang menyebut malamnya tidak terlampau sejuk, tidak terlampau panas, malamnya amat sangat tenang, paginya matahari redup kerana cahaya malaikat mengalahkan cahaya matahari. Ini hadis-hadisnya baik. Mungkin kita akan merasakan itu. Tapi kalau kita nak dapatkan dia, kita hidupkanlah malam Ramadan ni dari malam 1, malam 2, malam 3 sampai malam terakhir supaya kita dapat semuanya. Sebenarnya Allah bagi Lailatul Qadar itu supaya kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, karena bunyi hadisnya taharru, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Okey, Ustaz, soalan terakhir yang saya terima daripada peserta, bagaimanakah Ustaz boleh memberikan penjelasan mengenai perbezaan di antara solat tarawih 8 rakaat dan 20 rakaat? Hadis yang 8 rakaat diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Yusalli arba'an, Nabi salat 4 rakaat. Wala tasal an husnihin, jangan kau tanya macam mana eloknya. Summa yusalli arba'an, Nabi salat 4 rakaat. Fala tasal an husnihin, jangan tanya macam mana eloknya. Summa yusalli thalathan, kemudian dia sembahyang 3 rakaat. 4, 4, 3. Bagi yang meyakini tarawih 8 rakaat, inilah yang mereka jadikan sebagai dalil. Okey. Nah, kelompok kedua mengatakan tarawih itu 20 rakaat tambah 3 witir 23. Adapun hadis 443 ni bukan cerita tentang tarawih. Ini cerita tentang solat malam Nabi. Karena di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha itu tidak disebutkan secara khas di Ramadan, tapi sembahyang malam Nabi secara am. Maka mereka mengatakan yang 83 ini adalah sembahyang malam, tahajud, bukan tarawih. Sedangkan tarawih adalah riwayat Sayyidina Umar bin Khattab 20 rakaat. Ditambah 3, imamnya Ubay bin Ka'ab. Inilah beberapa ikhtilaf tentang masalah 8 dan 23. Tapi bila kita tengok pula pada masa Umar bin Abdul Aziz,
Sembahyang tarawih menjadi 46 rakaat. Bertambah lagi. Dan kita tengok pula di Son'a di Yaman, orang sembahyang tarawih boleh 3 masjid. Awal malam tarawih di sini 23, 20, 3 dia tak ikut witir sebab dia nak tarawih lagi. Nanti pindah lagi ke masjid sini 20 lagi. Pindah lagi masjid ini 20 lagi. Di Maghribi pula pada malam 27 itu tarawih tidak hitung rakaat. Dari mula selepas Isya sampai subuh. Malam 27. Berganti-ganti imam, berganti-ganti jamaah, masjid non-stop. Jadi kesimpulannya, sembahyang tarawih ini adalah kalau kita nak tegaknya lama, banyak baca ayat, rakaatnya sikit. Tapi bila kita nak banyak ayat, nak banyak rukuk, sujud, ayat pendek. Saya ulang sekali lagi. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sikit. Tapi kalau ayatnya pendek-pendek, rakaatnya banyak. Kalau tegaknya lama, rukuknya sikit. Kalau tegaknya kejap, rukuk sujudnya banyak. Nah, itulah tentang masalah tarawih. Wallahu a'lam bishawab. Okay, kita terus kepada soalan seterusnya di chat box Ustaz. Soalan diterima daripada Amy Azura. Beliau bertanya bagaimana untuk para isteri yang merebut pahala solat berjemaah tarawih di masjid tetapi ada kekangan untuk menjaga anak kecil di rumah. Husnul taba'ulil mar'ati li zawjiha. Seorang perempuan yang menjaga suami dan keluarganya, maka dia mendapatkan pahala seperti lelaki. Jadi bagi perempuan-perempuan yang ada anak kecil dibagi 3. Yang pertama, sobi. Sobi yang tak boleh kita tegah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tak boleh tegah. Kita tegah, dia semakin ribut. Macam ini tak dibawa ke masjid sebab mengacau orang di masjid. Di atas sobi ini namanya mumayyiz. Mumayyiz sudah boleh bezakan mana makanan, mana kotoran, mana elok, mana tak elok. Kita bagi sign, kita bagi suruh senyap, dia senyap. Ini boleh kita bawa. Yang di atas itu adalah, di atas mumayyiz, amrat. Amrat ini awal-awal akil balik. Ini pun lagi boleh dianjurkan kita bawa dia ke masjid. Nah, bagi perempuan yang punya anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, susah nak disenyapkan, nak pegang takut lari, takut lepas, bernajis, maka solat di rumah. Pahala menjaga anak, membesarkan anak, menjaga suami itu juga luar biasa. Jadi perempuan yang menjaga anak, anaknya soleh solehah, masuk surga, mendapatkan amal jariah. Nanti dah masa anak besar, ada masa luang, baru ke masjid. Perempuan ada kalanya lebih baik solat di dalam pekarangan, di dalam pagar, di dalam rumah, di dalam bilik yang sempit. Walaupun perempuan tidak boleh dilarang ke masjid. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan ke masjid. Adapun perempuan amalnya tidak hanya solat di masjid. Dia boleh membaca Quran, dan baca Quran boleh di rumah. Dia berzikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Baik, kalimatani, 2 kalimah, khafifatani 'alal lisan. Ringan di lidah, saqilatani fil mizan. Berat pada tingkatan mizan hari kiamat, habibatani ila rahman, disukai Allah. Banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim. Tidak mesti ke masjid, di rumah dia boleh banyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan jalan keluar, wali kulli hammin faraja, segala kesempitannya diberikan
kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki dari yang tak disangka-sangka. Memperbanyak selawat, tak mesti ke masjid, di rumah pun boleh banyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 3 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 kesalahan, wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 darjah tingkatan. Afdalul zikri, seabdul zikir, seelok-elok zikir, la ilaha illallah. Maka perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Tidak mesti ke masjid, di rumah pun sambil menjaga anak boleh. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Kita ada menerima beberapa soalan lagi. Okey, soalan yang seterusnya. Jika perempuan sedang masih berhadas kedatangan haid pada hari pertama puasa, adakah perlu niat sebulan penuh puasa ataupun kena tunggu sehingga sudah selesai berhadas baru berniat penuh? Mazhab Syafi'i, niat puasa tiap malam sebelum azan subuh. Maka di beberapa masjid, ulama takut jamaah ni lupa, selepas berzikir baca doa, naulis saum yarhamkumullah, berniatlah kamu puasa, semoga kamu dapat rahmat dari Allah. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi niat puasa tiap malam. Nak puasa esok pagi, malam ni niat. Nak puasa hari Jumaat, malam Jumaat niat. Sedangkan mazhab Maliki boleh berniat 1 bulan. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan ini lillahi ta'ala. Jadi bila nanti hari pertama puasa ada perempuan uzur, tidak boleh puasa, maka dia niat puasanya nanti ketika bila dia dah bersih, maka bersih dia malam, mandi, dia niat puasa untuk esok pagi. Innamal a'malu binniat, segala amal dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Adapun puasa dia yang tinggal 7 hari, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Okey, Ustaz, soalan kedua terakhir saya kembangkan menjadi satu. Para peserta telah bertanya, bolehkah Ustaz ijazahkan cara untuk kekal bertenaga sepanjang bulan Ramadan, dan juga apakah amalan yang boleh dilakukan sepanjang bulan Ramadan, amalan yang kecil tetapi pahalanya besar? Amalan yang paling ringan, kalau solat ada tegak, kalau baca Quran ada membaca, kalau bersedekah keluar duit. Amalan yang paling ringan adalah zikir. Ayul a'mal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Kata Rasul, antufariqad dunya, engkau tinggalkan dunia, walisanuka ratbun bidzikrillah, lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Memperbanyak zikir. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100, 200, 300, 400, 500 istighfar. Amalan yang paling afdal di antara semua amalan 3. Yang pertama istighfar, yang kedua salawat, yang ketiga la ilaha illallah. Salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang paling afdal salawat ada Ibrahimnya, Ibrahimiyah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ketiga, afdalu dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh 100, boleh 200, boleh 300, boleh 500, boleh 1000. Kita sendirilah buat, kita nak buat berapa. Ajaztukum, saya ijazahkan amalan istighfar, salawat dan la ilaha illallah, kama ajazani syaikhi, sebagaimana guru saya Syekh Omar Ma'ruf Ali mengijazahkan kepada saya 3 amalan
istighfar, solawat dan la ilaha illallah. Adapun bilangannya terserah nak bilangan 100, 200, 1000. Kita perbanyak amalan-amalan zikir supaya pikiran kita sibuk memikirkan ini, tidak sibuk dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Abdul Samad, terima kasih. Tetapi untuk soalan terakhirnya daripada peserta, beliau bertanyakan, bolehkah Ustaz memberi tips ataupun rahsia yang Ustaz amalkan untuk kekal bertenaga untuk beribadah di bulan Ramadan? Boleh Ustaz sharekan tips? Yang pertama, saya tidak boleh minum ais. Sebab kalau minum ais, suara saya hilang. Kemudian saya influence flu. Kemudian boleh batuk. Jadi ikut saja sunnah Nabi SAW minum air suam. Air hangat. Sebelum berbuka puasa, sejam sebelum berbuka, 2 jam sebelum berbuka, ambil kurma, masukkan ke dalam cup, lepas tu tuang air panas. Nanti bila dah dekat-dekat maghrib, dia akan suam. Ini minuman Nabi SAW. Kurma yang disiram air atau disiram susu panas. Itu diminum. Sihat. Sebab ais ini membuat leher sakit, batuk, badan demam, sakit kepala, hilang selera makan dan lain sebagainya. Melemahkan badan. Tapi tidak semua orang. Bagi saya lah. Kadang ada orang dia sehat-sehat saja. Tapi bagi saya tak boleh. Lalu kemudian minum madu. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu menggunakan 2 penyembuh. Yang pertama al-asal, madu. Wal Quran, Quran. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran. Jadi minum madu. Madu masukkan ke cawan. Tuang air suam, kacau, kemudian diminum. Kemudian jangan kurang tidur. Saya tak boleh kurang tidur. Kalau kurang tidur badan saya lemah. Jadi malam selepas sembahyang tarawih, sembahyang witir, tadarus, balik terus tidur. Pegang handphone ini menghilangkan nafsu tidur. Televisyen juga. Jadi balik padam lampu, tidur. Supaya senang nanti jaga bangun malam. Jadi yang pertama no ice, yang kedua madu, yang ketiga jangan kurang tidur. Saya tidak ada makan ubat-ubat lain, tak ada. Sebab doktor bagi tahu saya, Ustaz Samad jangan makan suplemen. Jangan makan ubat ini, jangan makan ini sebab nanti rusak buah pinggang. Mungkin tak sekarang, setahun 20 tahun. Banyak minum air putih. Tak apa selalu ke tandas, tak apa. Banyak minum air putih mengeluarkan racun-racun dalam badan. Makan buah-buahan apa yang kita suka. Sebab buah-buahan mengandung cecairan, air. Agaknya itulah yang saya amalkan. Wallahu a'lam bishawab.